Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita malam ni, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Allah Tuhanku Matlamatku. Kita masih lagi tajuk yang sama, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah berhenti tangguh kuliah kita lebih kurang 4 bulan 4 bulan kita tangguh
di atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu COVID-19. Kita masih lagi duk berperang dengan satu penyakit yang masih ada. Jadi hari ini di Pulau Pinang 3 kes. Sebelum ni kemarin di Perlis, kemarin di wilayah di Negeri Sembilan kemarin dulu di Perlis 10 kes. Sebelum ni di Kedah 6 kes. Jadi masih lagi lah kita nak kena ikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Kerana apa? Kerana dengan sebab kalau kita tak jaga ataupun tak ikut SOP ni, kerana seorang boleh merebak sehingga beratus-ratus ribu orang. Sebagai contoh di belah utara ni, asalnya seorang di Kedah asal seorang sebab tak ikut SOP menyebabkan penyakit ni sampai menular di kawasan utara kita ni. Jadi kita pakat-pakat kita kena usaha ikhtiar untuk kita nak elak dan kita ikut SOP. Kerana apa? Hakikatnya penyakit itu kita berpegang dengan akidah kita. Semua apa yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak kena usaha, nak kena ikhtiar, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita usaha, lepas tu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahalah. Benda yang penyakit yang tak nampak ni kita pakat-pakat jaga diri kita sendiri, keluarga kita, supaya apa? Supaya ni bukan hanya bahaya untuk diri kita, untuk orang lain juga. Baik. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita, masih lagi tajuk yang sama, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam rukun iman yang pertama. Di sini kita masuk pada muka surat 88 di atas tajuk bukti panca indera tentang wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tajuk besarnya ialah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam rukun iman yang pertama. Kerana iman ni tak dapat nak mewarisi. Kalau Islam, mak ayah kita Islam, keluar Islam dah. Keluar orang pun nama Islam dah. Islam boleh mewarisi, tetapi iman tak boleh mewarisi. Kerana Nabi sebut, kita sebut dah sebelum ni, Nabi sabda Nabi, berpagi-pagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, petang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berpetang-petang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi besok pula kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman ni kita nak kena jaga lebih daripada kita jaga nyawa kita. Iman ni walaupun nyawa tu berharga, tetapi nyawa kita kalau mati hanya berpindah-pindah sahaja. Nyawa memang berharga, kita kena jaga nyawa. Tetapi nyawa hak kita jaga ni, tapi hakikat mati tu mati dah. Mati tetap mati. Jagalah macam mana sekalipun, disebut dengan kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang hidup pasti akan mati. Jagalah macam mana pun, mati pasti nak kena mati. Suka mati pun kena mati, tak suka mati pun kena mati. Tak ada pilihan dah. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Yang bermaksud kata Allah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia akan datang berjumpa dengan kamu. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, kata Allah, dia akan mai jumpa kita. Larilah macam mana sekalipun, jagalah macam mana sekalipun. Tu kadang-kadang mati ni tuan-tuan, puan-puan muslimat, dia ikut dia punya aturan tak? Kalau beranak, hak abang kita dulu keluar, abang long keluar dulu, kak long keluar dulu, lepas tu tengah pula nombor 2 keluar dulu, lepas tu bonsu keluar pula, ikut dia punya peraturan aturannya. Terkadang-kadang mati dia tak ikut peraturan. Abang kita mati dulu kan kita mati dulu? Tak tahu. Kadang-kadang abang kita mati dulu, kadang-kadang kita mati dulu daripada abang kita. Kadang-kadang anak mati dulu daripada ayah dia. Beranak 2-3 jam mati. Mati ni dia tidak ikut giliran. Kalau beranak ikut giliran, tetapi mati tak ikut giliran. Pasti tak mati? Mati pasti mati. Walaupun kita jaga macam mana, mati tetap mati. Cuma kita jangan duk minta mati lah. Mati memang tetap mati. Cuma kita jangan duk minta mati. Yang boleh mengingati mati. Ingat mati boleh. Tapi kalau kita nak minta mati, tak boleh. Kecuali kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah kamu nak matikan aku, matikan aku dalam keadaan baik-baik. Minta boleh mati macam tu, minta mati yang baik-baik. Tapi hak mati ni, kalau kita mati sahaja, walaupun nyawa tu penting, matinya sahaja, hanya kita ni berpindah-pindah sahaja. Kita mati ni berpindah-pindah sahaja. Daripada alam dunia, kita berpindah daripada alam barzakh. Daripada alam dunia, kita akan berpindah kepada alam akhirat, alam barzakh. Alam akhirat, alam barzakh, itulah alam yang sebenar. Alam saat lagi ni bila? Mungkin saat lagi, mungkin sebentar lagi, mungkin malam ni, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, kita tak tahu. Mati itu benda yang apabila sebut mati, maksudnya apabila mati, baru bermula kehidupan kita yang sebenar. Yang disebut dengan kehidupan, balasan. Kehidupan namanya kehidupan balasan. Tetapi iman yang kita duk sebut ni, kita kena jaga sungguh-sungguh. Nyawa tadi kita sebut nak jaga, tapi kita jaga macam mana pun pasti dia mati. Tetapi iman kita kena jaga, jangan iman yang hak kita pada kita tu rosak. Kerana apa? Apabila rosaknya iman kita, rosak semuanya sekali. Rosaknya iman kita, rosak habis ni. Dia iman ni lebih kurang macam najis yang ada dalam hati kita, kotoran yang ada dalam jiwa kita. Itu maksudnya najis yang boleh merosakkan iman. Kalau kita mengaji ilmu fiqh, najis bab sembahyang, iaitu najis menghilangkan najis pada pakaian, menghilangkan najis pada badan, menghilangkan najis pada tempat yang kita nak sembahyang. Ada najis sahaja, maka sembahyang kita tidak sah. Tak apa dah lagi, tak sah boleh buat lain. Dia berkata tu kaki hang tu ada titik cicak tu, tak apa, boleh basuh-basuh, boleh sembahyang lain.
Tetapi kalau najis tu ada pada dalaman kita, kepercayaan kita tu ada najis yang boleh merosakkan iman kita. Salah satu najis yang kita duk sebut selalu sebelum ni, Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam surah Al-Maun. Allah kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, orang yang dusta agama, orang yang tipu dalam agama? Salah satunya Allah Subhanahu wa taala sebut ialah allazina hum yuraun, orang yang riak dalam ibadah. Apabila dia buat tu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka rosak iman dia, tu rosak. Dia telah menyekutui Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk dalam syirik apa? Syirik khafi. Apa makna syirik khafi? Syirik yang tersembunyi. Syirik yang duk dalam orang tak nampak. Kalau syirik jali, nampak terang-terang sembah lain daripada Allah. Sembah matahari, sembah bulan, sembah pokok, sembah berhala, sembah lain daripada Allah SWT. Nampak terang-terang, yang tu syirik jali. Tetapi hak syirik khafi, hak syirik yang tak nampak. Salah satu syirik khafi disebut allazina hum yuraun, orang yang riak dalam ibadah. Nah, takut tuan-tuan, kita buat sesuatu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Nampak ibadah, nampak semayang, nampak kadang-kadang kita buat tu kerana kadang-kadang orang tak nampak, kita pergi cerita. Macam kita duk sebut selalu, dia kata semalam Ustaz, awak tidur tak lena, awak tidur tak lena. Lembu mewah rumah, tidur rumah hagas tak boleh tengok Ustaz. Turun hambat lembu, hambat-hambat lembu, lalu kok masjid, berhenti masjid, baca Quran. Lepas baca Quran, semayang tahajud. Dia pergi cerita kat orang. Dia buat sesuatu kerana apa? Nak cerita tentang kebaikan dia, nak beritahu bahawa dia ni seorang ahli abid, seorang ahli yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan semalam ni seorang-seorang dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu ilmu yang ketika mana Jibril alaihissalam mai duduk depan Nabi, lutut bertemu lutut, tanya Nabi apa dia makna Islam, apa dia makna iman, apa dia makna ihsan. Ihsan seolah-olah beribadat kepada Allah, kita melihat Allah, ataupun Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Dia penting tak iman? Iman ni penting, nak kena jaga sungguh-sungguh, lebih daripada kita jaga diri kita. Hak tu kita sebut sebelum ni, iaitu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, iaitu allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib, benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak ni alam barzakh, nampak dah? Tak nampak. Alam syurga neraka, alam mahsyar, mizan, sirat, semuanya benda-benda yang hanya kita beriman sahaja. Kita orang beriman hanya dengar benda-benda sam'iyat ni, benda-benda yang ghaib ni, hanya mampu kita berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat sahaja. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kata Allah, sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah, ia dah percaya kepada Allah dan Rasul.
Orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ialah orang yang percaya hanya percaya kepada Allah dan Rasul. Apabila Allah dan Rasul beritahu, orang yang beriman dia tak cakap banyak dah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tak mau kita rasa ragu-ragu. Orang yang sebenar-benar beriman, kata Allah, dia percaya kepada Allah dan Rasul, summa lam yartabu, kemudian dia tidak rasa ragu-ragu. Dalam hati dia tu kepercayaan, dia tidak rasa ragu-ragu. Boleh tak ada ni? Kalau kita buat Islam ni boleh tak ni? Masih lagi kita duk rasa ragu-ragu. Masih kita dah rasa tak yakin lagi tentang ketentuan, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang beriman dia tak cakap banyak dah. Sami'na wa ata'na. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak rasa ragu-ragu. Kemudian kata Allah, mereka berjuang dengan harta jiwa mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak macam tu. Ini kita ulang hak sebelum ni lah. Jadi malam ni kita masuk pula bahagian perbincangan yang kedua. Yang kedua iaitu tanda-tanda luar biasa para nabi. Ini hak kita sebut sebelum ni, kita mengaji macam tu lah, duk ulang-ulang selalu. Bukan kita mengaji pondok. Kalau pondok ni hari-hari mengaji. Hari ni mengaji, esok mengaji pula kitab yang sama. Esok mengaji muka surat 1, perenggan ayat baris yang kedua. Esok pula muka surat 1, baris yang ketiga. Hak 2, 3 dia tak ulang dah. Sebab apa? Kemarin baru mengaji. Kemarin baru mengaji kita. Kita sebulan sekali lupa tak tu kadang-kadang kita ni lupa. Bukan kata kita kan, rasa tak hari raya. Sebelum kita nak sembahyang raya, terima akan bangkit beritahu, tuan-tuan, kafiat sembahyang Aidilfitri, lafaz niatnya usolli sunnatan Aidilfitri. Dia ajarlah tiap-tiap tahun ajar. Tok imam duk ajak tiap-tiap tahun. Sebab apa? Setahun sekali pun. Kadang-kadang tok imam hadu ajak tu pun lupa juga. Dia ajak tadi ni, lepas takbiratul ihram baca doa iftitah, lepas tu takbir 7 kali. Diselangi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dia pun sat lagi tok imam Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, dia pun tak takbir dah. Dia pun lupa. Saat ni dia yang duk beritahu, dia yang duk peringat dekat makmum, dia yang lupa. Sembahyang sah dah. Sah sembahyang, takbir 7 kali tu sunat. Sah sembahyang. Tapi nak abang kata apa? Lupa dah. Lupa. Hak duk beritahu pun lupa. Tambah hak beritahu, hak duk dengar lagi sakan. Hak tu imam pun lupa. Hak tak imam lagi lupa. Samalah hak kita mengaji ni, tuan-tuan. Sebulan sekali, tuan-tuan. Bukan hari-hari mengaji kita tauhid kan, kita fiqh. Kalau mengaji di pondok, mengaji menadah kita, hari-hari mengaji. Hari ni perenggan per hari ni baris pertama, esok baris kedua, lusa baris ketiga. Hak pertama dia tak ulang dah, hak kedua dia tak ulang dah, hak ketiga baru dia huraian 3. Sebab apa? Mari dulu saja baru mengaji hak baris pertama. Mari saja baru baris kedua. Hak kita ni mengaji bila? Tambah-tambah kita berhenti PKP ni. Berapa bila? 4 bulan dah lupa habis. Lupa. Macam kita baca Quran tinggal seminggu cuba try tinggal tak baca Quran. Tapi bacalah. Nak abang kata kalau kita tinggal seminggu, baca tengok. Lah duk baca lancak baca ni. Tinggal seminggu tak baca Quran. Cuba baca tengok.
Gagap-gagap tuan-tuan. Tu ada baca Quran tu, kenal Quran tu. Dulu ni khatam 4-5 kali dah. Masa kafar dulu ni khatam dah. Umur jahannam khatam habis lancak dulu ni. Mela baca tengok. Lupa habis gagap-gagap baca. Jadi kita pun sama lah mengaji hak jenis ni kita main mengaji ni mengaji hak peringkat mana? Mustami'an, dengar. Kan kita sebut dulu Nabi kata kun aliman, jadi orang alim. Jadi orang alim. Nak jadi alim syaratnya kena jadi orang nombor 2. Muta'alliman, jadi orang yang menuntut ilmu. Orang yang alim tu bukan dia main sendiri tuan-tuan. Kalau main sendiri seronok, saya pun seronok tuan-tuan. Duduk di rumah mendengung, tak ada mengaji, bunyi gedegung atas bumbung. Bunyi apa tu bang? Tak tahu bunyi apa jatuh atas bumbung. Kita pun pergi tengok, gundi jatuh ke rumah kita. Kita buka-buka gundi tu, cahaya masuk dalam kepala otak kita. Boleh hafal Al-Quran 30 juzuk. Oh, seronok tuan-tuan. Tak payah duk mengaji apa. Tapi boleh tak kalau Allah nak bagi? Boleh. Allah nak bagi boleh mudah bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi kita ni ikut sunnah, ikut sunnah. Kalau lapar nak kena makan. Boleh tak kalau baginya? Boleh. Kalau dahaga minum, boleh tak minum? Boleh hilang dahaga. Tapi ikut sunnatullah. Macam kita duk sebut selalulah sifat pisau. Pisau tu sifat apa? Memotong. Tak percaya, balik rumah, ambil pisau, potong tangan. Potong tak? Potong lah. Tapi boleh tak kalau Allah tak bagi potong? Boleh. Ketika mana Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya, potong tak? Tak potong. Api sifatnya membakar. Selalu saya ada sebut api sifatnya bakar. Tak percaya balik saya lagi ambil api cucuh tangan. Bakar tak? Bakar. Sebab sifatnya membakar. Boleh tak kalau api tu tak bakar? Boleh. Nabi Ibrahim ketika dilempak dalam api yang begitu kuat, begitu besar, tak bakar Nabi Ibrahim. Samalah kita tuan-tuan. Kena mengaji boleh, kalau tak Allah nak tak bagi, tak mengaji Allah nak bagi, boleh tak? Boleh. Nak abang kata Nabi pun berguru dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Ayat pertama ketika Nabi diangkat di dosa, ketika Nabi umur 40 tahun di Gua Hira, ayat pertama surah Al-Ala, Iqra. Suruh Nabi baca. Nabi boleh baca tak? Kalau Nabi pun tak boleh baca, kita sakai tuan-tuan. Kita sakai lagi boleh baca. Nabi kata aku tak tahu baca. Malaikat Jibril peluk, suruh baca. Nabi kata aku tak tahu baca. Peluk lagi, suruh baca sehingga 3 kali, sehingga sesak nafas Nabi. Suruh baca, Nabi kata aku tak tahu. Lepas tu baru malaikat Jibril ajak Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Nabi baca. Kalau Nabi pun berguru, kita lagi lah. Hadut mengaji tu tengok Imam Syafi'i, siapa gurunya? Imam Malik. Ada guru tuan-tuan. Kita ni mengaji, tu sebut biar kita kun alimah, jadi orang alim. Nak jadi orang alim mesti jadi orang nombor 2, muta'allimah, jadi orang yang menuntut ilmu. Nak kena tuntut ilmu. Tapi malam ni kita ni bukan kategori hak menuntut ilmu. Kita ni kategori mustami'an nombor 3, mendengar ilmu. Nak jadi orang yang nombor 2 menuntut ilmu, syaratnya nak kena ada kitab, syaratnya nak kena ada buku, syaratnya nak kena ada pen, nak kena tulis. Apa? Kita dah lupa tuan-tuan. Otak kita ni dia ada peringkat-peringkat tuan-tuan. Hak malam ni dia masuk ni, balik lagi lupa. Ustaz tu mengajak apa tadi bang? Pi kuliah, dah lama tak kuliah. Ustaz tu mengajak apa tadi tu? Lupa dia mengajak apa tadi tu. Tak ingat dah, lupa dah. Tetapi otak kita bila masuk lagi satu bahagian, kita akan ingat. Kita ni baru mustami'an, jadi orang yang dengar tak apa, dengar pun tak apa.
Bab hak mai ni selalu saya dah sebut. Saya ni bukan nak mai mengajak tuan-tuan, nak mai kongsi. Tuan-tuan ni semua tahu dah. Bukan saya nak mai mengajak bakat tahu belaka dah ni. Semua alim-alim semua dah. Semua mai ni nak dapat keberkatan duk dalam majlis ilmu tuan-tuan, tu kita jangan duk sangka. Kita duk sangka orang bawah ni orang tak tahu. Kadang-kadang orang yang duk bawah ni lebih alim daripada orang yang duk cakap. Sebab kita pernah kuliah tuan-tuan satu tempat tuan-tuan, yang mai tu bekas mufti tuan-tuan. Bekas mangku mufti tuan-tuan. Nak mengajak pun tak erti tuan-tuan. Mufti duk bawah. Dia tak mengaji pun tak apa dah. Mufti tuan-tuan. Mangku mufti tuan-tuan tak mengaji pun tak apa dah. Tapi dia duduk dalam majlis ilmu. Dalam hati kecil dia kata, bila lah dia nak bangkit ni. Nak mengajak pun tak ada apa-apa. Orang alim duduk bawah. Patut-patut dia duduk atas, kita duduk bawah. Tapi terbalik. Lebih kurang 20 minit tuan-tuan dia bangkit. Bukan bangkit keluar, bangkit mai. Ketak kita tuan-tuan. Kalau bangkit keluar boleh gagah, bangkit mai. Dia mai-mai, dia kata, Ustaz, ana nak minta maaf Ustaz. Ana nak minta diri dulu. Lah, orang alim yang tawaduk. Tak keluar pun minta izin. Dalam hati kecil kita tak minta izin pun tak apa, lega dah kalau dia pergi pun. Lega dah. Ni nak abang kata orang yang alim yang tawaduk walaupun dah ada ilmu. Duduk dalam majlis. Sama dengan kita malam ni. Semua alim-alim lega dah ni. Semua nak mai, nak dapat keberkatan duduk dalam majlis ilmu. Sebab duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, bukan kita saja tuan-tuan. Ingat kita saja tuan-tuan. Malaikat-malaikat pun ada malam ni. Bukan jin pun ada malam ni. Cuma tak nampak, kalau nampak lari kita tuan-tuan. Kan Nabi kata malaikat-malaikat melabuhkan sayapnya duduk dalam majlis ilmu. Malaikat pun ada. Jin juga ada. Dalilnya Allah kata, tidak aku jadikan jin dan manusia tujuannya untuk jadi hamba pada Allah. Cuma mereka dua alam jin lah kita tak nampak. Nampak lari kita tuan-tuan, tak boleh duduk tuan-tuan. Tu kita nampak tak, kita duduk jarang-jarang. Kita ni hak jarak ni, kalau kita tak ni pun memang kita jarak dah. Daripada dulu pun tak buat jarak, memang kita jarak lah hari ni. Nah, baik, sambung sikit. Kita masuk pada pembicaraan tentang yang kedua, iaitu tanda-tanda luar biasa para nabi. Hak sebelum ni kita sebut dah, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala bagi para nabi, para aulia Allah bagi. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Allah bagi kemuliaan, terutama para nabi. Allah Subhanahu wa taala bagi benda yang luar biasa yang berlanggar dengan ada apa dia? Mukjizat. Allah bagi mukjizat kepada para nabi sebagai membantu dalam dakwah para nabi. Kita orang biasa bukan nabi pun dapat apa? Dapat karamah. Kita dapat jugalah karamah. Orang Melayu kata apa? Rahmat. Ni untuk rahmat ni. Ataupun disebut dengan maunah. Bukan guluk hak dulu ni, hak kena dekat maunah tu maunah ke? Ni maunah maknanya pertolongan Allah. Kita ni kadang-kadang Allah tolong. Orang beriman ni Allah bantu. Kadang-kadang Allah bagi juga, bagi nama apa? Istidrar. Ini bahaya untuk Allah bagi juga ni. Kalau kita orang mukmin, Allah bagi karamah para aulia, para wali-wali dia, Allah bagi karamah. Para orang-orang yang saleh, Allah bagi maunah. Dan ada Allah bagi juga kepada orang-orang yang ingkar kepada perintahnya, Allah bagi namanya istidrar. Allah bagi contohnya Firaun tuan-tuan. Allah bagi sakit pun tak benar.
bagi kekayaan, sehingga Firaun dengan kesombongan dia tu Allah bagi segala-galanya, sampai satu peringkat Firaun mengaku jadi Tuhan. Mengaku Tuhan ni kita tak heran tuan-tuan. Zaman dulu Firaun, zaman kita pun ada. Tuhan apa? Tuhan langit, Tuhan ayah pin. Kita orang Melayu ni sakan-sakan tuan-tuan. Ingatlah Firaun mengaku Tuhan. Tuhan ayah pin. Kita tengoklah video dia tu. Dia main mana? Main di belah Pulau Pinang kan mana orang main? Depa duk sambut dia, ambil ayak, ambil corak, bermain di tokong tu, dia ambil ayak corak di kaki dia, pakat duk sujud sembah dia. Orang duk sebut dia. Tapi lah dia kata mati Tuhan. Mati tuan-tuan. Orang Melayu ni sakan-sakan tuan-tuan. Dulu kita ingat apa dulu? Nama apa? Kaha. Rasul Melayu. Orang Melayu ni sakan tuan-tuan. Bukan kata Tuhan, Rasul Melayu. Tak silap nama Kaha ke apa dulu ni. Dulu isyak okok. Kalau tak isyak okok boleh gagah isyak okok Rasul. Orang Melayu ni pelik. Tapi ada orang ikut lah. Ada ustaz pun ada ikut dia. Ayah pin ustazah pelik-pelik tuan-tuan. Sampai tak suk macam tu. Orang-orang yang cerdik pandai ada ikut juga tuan-tuan. Heran kita tuan-tuan. Kalau orang tak tahu tak apa ni, hak ustaz ustazah pun ikut juga. Hak Tuhan ayah pin. Allah bagi namanya istidra. Allah bagi kesenangan, kemewahan sehingga dia jauh daripada Allah. Allah bagi supaya dia jauh, makin jauh. Tu kita nak kena ukur diri kita ni. Allah bagi kita sesuatu boleh menyebabkan kita dekat dengan Allah ataupun jauh. Allah bagi kita ilmu ni, dengan ilmu yang kita ada dekat dengan Allah kan jauh dengan Allah. Tu kita kena sabar diri kita tuan. Jangan muhasabah orang, sabar diri kita. Aku Allah bagi ilmu ni dekat dengan Allah kan jauh daripada Allah. Allah bagi aku harta, dengan harta yang Allah bagi pada aku ni dekat dengan Allah ataupun jauh daripada Allah. Allah bagi aku masa ni 24 jam ni menyebabkan aku dekat dengan Allah ataupun jauh daripada Allah. Ni kena jaga ni, takut-takut kita ditipu tipu dengan dunia. Masa ada motor, masa ada biskil, rajin mai masjid, rajin mai sembahyang jemaah, rajin mai kuliah. Lah ada kereta? Tak ada. Takut-takut tuan-tuan. Orang lain sibuk-sibuk juga dan mai rumah Allah. Orang lain sibuk-sibuk kerja juga dan mai duduk dalam majlismu yang kita pernah sebut sebelum ni tuan-tuan. Kita peruntukkan masa kita 24 jam Allah bagi masa semua sama, tak kurang tak lebih tuan-tuan. Allah bagi masa 24 jam, boleh tak kita peruntukkan hanya 1 jam sahaja untuk kita duduk dalam majlismu? Kita mewajibkan ke atas diri kita ni hanya 1 jam. Dengar 1 jam kita rasa lama, 60 minit. 60 minit samalah. 60 minit kita main duduk dalam majlismu. Ada 23 jam lagi masa, kita buatlah kerja lain. Mainlah 26 lebih kurang 1 jam kita main. Sekejap main kita apa? Sebab kita nak main, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala bagi mukjizat pada para nabi, terutama nabi-nabi yang bergelar dengan nabi ulul azmi, yang mendapat ujian yang besar, yang mendapat cubaan, ujian, dugaan yang besar. Yang paling besar sekali dugaan ialah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita penghulu segala nabi. Jalan-jalan nabi yang hak nabi lalu, kita orang yang beriman lalu juga jalan tu. Cuma kita lalu ni sedikitlah. Kalau nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, nak berhijrah daripada Mekah, tinggal segala-gala kerana sanggup korban harta, keluarga, segala-gala kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal daripada Mekah ke Madinah, pergi tu tak balik dah. Kita hijrah juga tuan-tuan. Hijrah daripada rumah kita mai
Mai masjid. Lama dah? Tak lama, sejam sat lagi kita balik. Saya pun nak balik juga. Lah kuliah tak tahu lah sini dah tempat-tempat lain tu. Depa kata ustaz bunyi tek-tek tu ustaz berhenti dah. SOP-nya sakat bunyi tu sini tak tahu macam mana, sama agak. Sama agak. Sini kerajaan lain kau tak sama ke apa? Sama dah. Samalah. Bunyi tek-tek tu kena berhenti, SOP dia. Tak lama. Kalau subuh tengah jam subuh tengah jam tuan. Habis kena berhenti ikut SOP satu masjid sebelah Bukit Minyak tu. Dia beritahu ustaz lagi bunyi tu ustaz berhenti dah. Semalam ada seorang ustaz dia kata dua besok kan lebih lajak lah 20 minit. Dua esok dia call saya dah. Kena call dah. Ada orang komplain dah tuan-tuan. Yang main mengaji pada masa main mengaji main komplain juga. Betul, tapi kena ikutlah SOP tu. Kalau kita tek-tek berhentilah. Buat sementara COVID ni. Lepas ni tak apalah, lebih pun tak apa. Lepas ni kita double lah. Lah kita kuliah sejam, mai esok okey, esok ni 2 jam. Boleh tak 2 jam? Tuan-tuan boleh, saya lah nak balik-balik. Nak balik jalan balik. Tuan-tuan boleh belakang. Baik. Tengok nak habis tak? Kita masuk sikit ke tajuk malam ni? Yang dapat disaksi atau didengari oleh kebanyakan. Dia kata dah tuan-tuan. Duk kata sat-sat kata bunyi sungguh tuan-tuan. Kita berhenti tuan-tuan. Kita ikut arahan tuan-tuan. Kita ikut arahan. Sebab apa? Kita lah sekarang masih lagi duk berperang dengan COVID-19. Kita pakat-pakat jagalah. Nak harap kerajaan jaga jenuh, kita masing-masing jaga kita, jaga keluarga kita, jaga masyarakat kita supaya ikut dia punya SOP tu. InsyaAllah kalau tak ikut jadi macam tu lah. Tak macam di Napoh tu lah. Kerana dia seorang tuan-tuan, habis tuan-tuan. Kedah tak pernah kena. Perlis 10 orang, Kedah 6 orang. Hak baru ni 6, hak sebelum ni 5. Hari ni Penang. Ini Penang tuan-tuan. 3 orang nak kena jaga tuan-tuan. Jadi main belah utara kita pakat-pakat jaga, insya-Allah. Mudah-mudahan ujian ni Allah uji sementara lah, dan minta pada Allah Taala angkat ujian ni supaya kita nak beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat cukup dah kedak tu pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang adalah kelemahan diri. Insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih, kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husn illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi muafi, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiun alim. A'udzu billahi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barash wa junan wa juzam min syai'in minal asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.